cuba untuk mengulurkan hantaran kepada Sarabanan. Sarabanan mendiamkan penyokong-penyokong pasukan Negeri Sembilan. Keriangan tidak terduga. 2-0. Kita perhatikan satu pertandingan, satu hantaran yang cukup bertenaga. Sarabanan ditanduk di situ oleh Anwar Jusuf. Peluang baik untuk Sarabanan. Dan M Sarabanan berusaha. M Sarabanan tidak henti-henti. Namun jelas dapat kita lihat pemain muda ini memang begitu pantas untuk melakukan jaringan. Perak 1, Terengganu 0. Minit ke-58, Sarabanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua fans Harimau Malaya. Kita jumpa lagi kali ini untuk sesi bual bicara. Kita sama-sama share ilmu, dengar cerita daripada orang yang hebat-hebat. Dan hari ini bersama saya boleh katakan penyerang terbilang negara pada satu ketika dulu, iaitu V Sarabanan. Hai, sihat Sarah? Sihat. Terima kasih menjemput saya. Still nampak handsome macam dulu juga. Kita make up. Terima kasih. Okay, so ramai yang tak tahu sekarang Sarah sudah berada di Finland buat coaching dekat sana. Tapi kabarnya Sarah sebelumnya ada bagi tahu ada usaha untuk dapatkan UEFA license. So macam mana perkembangan? Saya baru orang cakap berjaya mendapat diploma. Baru sebab banyak kes COVID kita ditunda. Sebenarnya proses tu dah setahun, tapi oleh kerana COVID dia ke setahun setengah. So kat sini memang UEFA license ni susah nak dapatkan sebab banyak prosedur, banyak dia punya assignment. Kita kena pergi tengok national team playing, kita kena analyse. So sebab play game ditunda, so kita tak boleh pergi, so itu yang makan masa. Tapi sekarang kita dah ada license, so kita nak pergi ke pro. So sebenarnya pro matlamat saya untuk sekarang saya coaching untuk remaja pada masa sekini umur 18, girls and boys. Di dua peringkat yang tertinggi. SM ini terkata dia the best 12 team in Finland in that age. So we compete in high level. So I think after this, maybe my club or I want to go to the like men's team or women's team. So then I can dapat pro. So dengan ini, tapi sekarang masa ini saya akan orang cakap setahun have to be cool down and then I can dapat next, but target untuk nak pro, UEFA pro. Okay, so UEFA license ni actually yang paling tinggi kan dalam bola sepak, kira antara yang paling tinggi. So kalau katanya Sarah boleh share yang paling susah yang bahagian mana? Di bahagian sebenarnya bahagian kita ada tactile side, mental side, kita ada fitness side. Bagi saya of course tactical side dengan coaching tu tak ada masalah, tapi macam mana dengan mental side, dengan psikologi, dengan physical side. Sebab macam pro semua ada dia punya pro, dia semua ada dia punya assistant coach, semua dia. So ada physical coach, dia orang tahu apa yang nak buat, tapi untuk as a head coach you nak tahu semua. Itu yang bagi saya kelemahan saya di physical side. For example, awak you kena lari berapa? Okay, saya tahu sekarang, tapi you kena nak detail banyak bayar sebab kita nak concentrate tactical side banyak. So physical side saya kena improve. Macam mana training, macam mana pre-season, out season, in season.
So but saya tahu general sebab A license you dah tahu semua, tapi pro pun sama juga, you kena detail lagi. Berapa awak kena tidur berapa jam, macam mana body awak react, awak makan ini. So banyak nutrition semua. Di bab itu saya ada kelemahan, tapi dia orang bangga sebab saya dapat di sini ada marks tahu kelayakan. So saya dapat top 5 daripada 40 student. So dia orang akan macam national coach, dia orang tengok, okay, ini coach yang talented, so dia akan pilih kita ke maybe junior national team di Finland ke atau Eropah ke. Dia macam orang spy kita. Dia scouting, dia tengok ranking ni. So top to 5 to top to 10, so it's the young talented coach, so they want to take. So dia cakap kita ada kelebihan di situ. So saya rasa saya dah buat terbaik kat sini, walaupun dia punya language kita dah belajar. Saya ni pantau orang cakap, sebab saya dah masuk coaching, lepas tu dia orang sembang pasal Finnish. Kita tak faham tahu, kita ada translate, tapi boleh dah dengar, kita boleh sembang English. Tapi you nak direct dengan player, you kena faham language dia. Kalau kita bahasa dekat dengan player, yang saya cakap tu, kita nak dengar apa feedback dia daripada player, tak nak dengar daripada orang yang tengah. So itu kita buat daripada 3 tahun ni, kita belajar dia punya bahasa. Kita pergi budak-budak sekolah, kita belajar, kita sembang. So tapi sekarang dah fasih dah sembang dengan bahasa dia. So saya boleh mengendali ataupun bagi feedback ataupun kenal lebih rapat dengan player. So itu yang kelebihan saya untuk boleh coaching di sini. Tapi saya nak pergi ke tempat yang lain. Sebab Finland ini bukan orang cakap negara yang bola. Tapi ke belakang ini Finland dah maju ke hadapan. Selalu ke hadapan. So saya bangga. Salah satu saya dekat sini sebab mengajar untuk remaja. Sarah boleh share sikit tak macam different approach macam dekat European punya coaching style? Macam tadi you cakap ada kaji tentang mental, nutrition, means you akan jaga player on and off pitch. Lebih kepada macam tu, betul ya? Yes. Tapi kita mengajar kita sebab kat sini ataupun saya berterima kasih kepada kelab saya, HJK, sebuah kelab yang terbesar di Finland. Kalau kita nak sembang pasal player, kita ada around 3,000 player. But academy side, only academy the best player. Because dekat sini itu yang penting. Saya dengar banyak pasal coach Lim Kamtan. Dia menitik beratkan Akaumbi. Itu memang betul. Kat sini macam umur daripada 6 tahun sampai ke 60 tahun, 55 tahun ada liga. You pun sudah main. Setiap liga dia ada peringkat. Setiap umur ada peringkat. Ada yang hobby league, ada yang challenging league, ada the athletic league, like academy team, the best team. So dari situ awak boleh pilih ataupun antara anak awak di mana grup awak, kita akan pilih. Kita akan letakkan grup dia tu, kita naikkan bola sepak. Itu yang penting. Umur 17 tahun macam saya punya player dah main national team. So sebab sebelum kedatang 17 tahun, dia orang dah banyak main. For example, umur 15 tahun. Satu season dah ada 60 game. Bayangkan, satu season. So dia akan peringkat datang ke umur 17, dia ada beratus-ratus time, beratus-ratus game dekat itu yang dia jadi matang dekat sini. Itu yang lebih kelebihan daripada Akaumbi. Itu yang kita kena concentrate. Kalau kita nak lahirkan macam bola sepak negara kita nak majukan, memang betul kita kena titik beratkan Akaumbi, akademis. Banyak coaches yang bertauliah dekat sana. Yang saya cakap tu mental, awak kena berfikir titik beratkan tempat sana, baru kita boleh lahirkan satu national team yang baik. Macam saya, macam coach yang balik kepada apa yang awak cakap saya nak mengajar kat sini,
Sebenarnya saya mengajar player saya macam mana awak punya kebijaksanaan untuk melakukan sesuatu seperti decision making. Kita mengajar sebelum dapat bola, saya cakap, hey, sebelum dapat bola, apa awak kita kena harus titik beratkan. You take information before you get the ball. What kind of information? Is it your opponents near? Is it your friends or teammates are near? And where is the space? Dia sebelum dapat bola itu, dia dah ada pemikiran itu. Itu jadi pemain itu cepat. Dia boleh one touch, dia ada opponent dekat, dia main one touch. Opponent tak ada, dia boleh dribble. So benda-benda asas itu, tapi benda senang cakap, tapi banyak repetition, information kepada player kita untuk bagi player saya bijak membuat keputusan yang tepat. Seronok sebenarnya bila dengar cerita tentang pembangunan ni, tapi saya nak reservekan cerita tentang pembangunan tu untuk satu sesi khas nanti dengan Sarah. Boleh ya? Kita akan buat satu sesi khas cerita pembangunan. Banyak cerita. Okay. Yeah. Yes. Tapi hari ni kita nak tanya Sarah, macam you masih follow tak perkembangan bola sepak Malaysia sekarang? Oh yes, tak adalah sedalam. Kita datang rumah 10 malam, lepas tu macam kita tengok macam highlights, kita tengok some berita macam daripada coach baru sekarang, coach Kim Pan Gon daripada Korea. So saya rasa saya mengikuti, tapi daripada jauh, tak ada sedalam. Tapi saya percaya macam Sarah kan, dia mesti ada satu sentimen yang kuat terhadap pasukan Perak yang selama ni menaikkan nama Sarah. So, you ada follow tak perkembangan pasukan Perak FC dan pemilikan terbaru, katanya daripada IMC ni tak lama lagi akan ada pemilik baru pula. Sarah aware dengan benda tu? Masih tanya soalan tu, sebenarnya saya sedih sangat sebagai pemain. Saya kalau tertipu lah, saya menangis masa kita mandi. Ingat peristiwa macam ni dengan ingat saya dah mesej dekat Yusri Cella pun, sebab Yusri Cella membuat keputusan orang cakap dia mengalami keadaan macam ni still dengan player tu, itu menunjukkan orang cakap keperakian. So bagi saya memang kesian tengok player dengan tim pasukan Perak sekarang. Saya harap tolonglah siapa yang bertanggungjawab ataupun tidak bertanggungjawab, tolongkan pasukan Perak tu, sebab banyak sejarah, bukan pasukan yang calon-calon yang begitu macam kira saya dapatkan perhatian daripada sana. Penyokong-penyokong itu indah, of course banyak, semua penyokong yang adalah yang istimewa, tapi saya dekat sana lebih dekat dengan penyokong Perak. Saya harap boleh berlaku dari mana-mana pasukan, tapi cuba cepatkan pulihkan maruah dengan bola sepak negeri Perak tu, kalau boleh secepat yang mungkin. Dia kalau ada bahasa dia, kita nak bagi tahu keadaan Perak agak nazak sebenarnya, Sarah. Yes. Dia tak dapat nak register player baru, terpaksa gunakan pemain yang belia yang tak ada pengalaman, dan kemudian player pun terlalu terhad dan ada masalah gaji lagi. Kalau dalam keadaan jadi, Sarah rasa tim ni boleh diselamatkan lagi ke, Sarah? Hanya tuannya tahu. Kita macam saya cakap, itu yang masalah yang terbesar. Kalau seorang coach, saya selalu ingat macam mana saya dalam keadaan Yusri Cella sekarang dengan Chan. Apa saya kena buat, itu mematahkan saya. Itu yang saya nak jadi jurulatih untuk men's team. Macam mana you handle that situation. Of course, itu daripada luar, daripada jangkaan Yusri Cella. Tapi apa yang saya sentiasa believe miracle happen. I hope, I still believe somebody will help Perak team. So kita berdoa je lah. Tapi untuk player-player sekarang saya respect. Saya sebab sekarang profesional, semua duit. Bukan pasal duit lah. Dia orang ada keluarga, ada tanggungjawab. Lepas tu majikan tak bayar.
macam mana nak kita nak galakkan ataupun bagi semangat untuk dia, bagi yang tengah main sekarang ni, itu saya cakap terima kasih kepada banyak-banyak kepada player-player, sebab saya hargai jasa dia orang, walaupun dia orang tak boleh menang tapi main untuk free je. So dengan demi Perak dia angkat semua sebab jangan pressure. So saya susah nak cakap, tapi kalau benda ni boleh selesaikan, saya tak tahu siapa yang boleh jawab. Saya rasa maybe kalau saya mohon kepada Sultan Perak, mungkin dia help. Kalau benda ni bagi ke saya rasa dia seorang yang insan yang cintai bola sepak. Saya dengar cerita TMJ daripada Johor, tolong. Saya terima kasih kepada TMJ sebab insan-insan begini penting kepada bola sepak negara kita, yang walaupun tak ada negeri lain dia tolong. So saya kagum dia punya, walaupun tak banyak, ikhlas, hati dia besar. So sama dengan saya rasa yang ahli-ahli korporat ke Sultan Perak ke, siapa yang boleh menolong pasukan Perak kita ni, saya rasa berterima kasih lah kepada dia orang. Tapi dengan yang keadaan sekarang ni memang susah. Saya tak tahu nak cakap apa. Bersabar je lah, berdoa je lah. Itu yang kita boleh buat. Sebenarnya ramai fans yang senada dengan Sarah mungkin perlukan bantuan daripada kerabat Sultan Diraja, ataupun mungkin individu yang ada passion begitu tinggi seperti Raja Ahmad dulu. Yes. Dia punya pimpinan, dia punya passion sangat hebat. Yes. Jadi kalaulah memang ada bantuan daripada kerabat Diraja, Sarah percaya benda ni boleh diselesaikan? Saya rasa sebab first kita kena ada duit. Orang yang ada duit, itu yang penting. And second, yang awak cakap tu passion. Yang saya rasa kedua-dua dia ada. Sebab masa kita main ni, setiap minggu dia turun padang tengok game kita. Itu memberikan boost kepada kita. Walaupun Tengku orang cakap dah, kita dah tahu dah lunch. Hari ni kerabat datang, Agung datang, Sultan datang nak tengok kita. So bagi kita dia begitu minat masa tu main. So saya rasa beliau dan kita pernah bersama dengan dia, bersama dengan dia. So kita tahu dia adalah seorang yang paling tepat boleh menolong. Tapi saya tak tahu macam mana nak hadapi dia orang. So saya harap sesiapa yang, saya rasa dia seorang insan yang boleh tolong. Yang bagi saya, tapi Allah yang macam ahli-ahli korporat, siapa yang ada boleh menyelesaikan masalah ini cepatlah. Perlu alurkan sebab susah. Sebab kalau saya ada duit saya akan beli. Sebab you sayang Perak kan? Yes. Saya itu yang masalahnya sikit. Orang banyak yang sayang tapi tak ada duit. Macam mana nak buat? So itu yang kalau kita ada yang first, kita ada kebajikan, ada duit, dan ada yang passion untuk dari kerakyatan Perak ataupun cintai bola sepak. Mungkin macam sekarang Yusri Cik lah sebagai coach yang memang baik, walaupun dalam keadaan gaji tak berbayar masih mampu kumpulkan player-player untuk bermain. Adakah perlu extra effort bekas-bekas pemain, bekas-bekas legenda, mungkin Dato' M. Karatu turun sebagai penasihat tim bagi semangat extra? Adakah itu membantu? Saya rasa satu cara yang baik. Why not? Galakkan pemain-pemain macam ex-player-player pergi tempat, pergi tengok training, buat satu kendalian, bagi ceramah, bagi mungkin mesej saya bagi kepada diorang juga, pada player-player. Saya rasa satu cara yang baik. Awak ni boleh jadi awak boleh beli Perak ni. So saya rasa satu cara yang baik. Mixing. Kenapa tak saya rasa ramai yang nak tolong bagi semangat. Satu cara yang baik untuk pada masa sekarang ni. Kalau kita boleh imbaslah sejarah bola sepak Perak Sarah, masa you ada dalam tim Perak tu adalah zaman kegemilangan dia. Apa elemen yang betul-betul menjadikan Perak tu sendiri begitu kuat, begitu serasi satu tim dan cemerlang? Apa elemennya masa tu? Elemennya senang je. Kita first kita ni united sebagai di luar padang. Kita ni terlalu akrab. Kata siapa macam Abu Bakar anak dia birthday, dia jemput semua.
Captain Syarul ada dinner, jemput semua, macam tiba wali saya dia jemput semua. So kita ni macam family di luar padang. Keakraban mendatang daripada luar ada semacam saya, Khalid, macam saya dah semua orang kenal. Same daripada teammate kita dah dari luar, kita memang sepasukan macam family. So masa padang, di tengah padang, kita tahu apa role saya, apa role Khalid, apa role choice Syarul, semua kita tahu, kita respect, kita main di satu rencana iaitu Perak. Masa dekat padang tu kita tak rasa beban ke nak hilang bola, nak kejar. Tak ada, sebab kita tahu Syed tu kawan saya, itu tim saya nak tolong. Itu yang membuatkan kita ni sebenarnya kita kredit kepada coach-coach macam Wegang, disiplinkan kita. Pemain senior kena respect junior, kena respect senior. Keakraban tu daripada sana. So kita 5 tahun dia buat disiplin kita. 1 minit you tak datang, kena bayar breakfast. Depends awak punya gaji. Kalau gaji bagus, kita pergi hotel Kasrina. Kalau tak ada, kita pergi warung je. Tapi disiplin macam tu kita mengajar kita daripada luar padang sebagai pasukan yang kuat. Daripada itu yang saya cakap, psikologi saya bagus sebab saya guna banyak coach-coach asing untuk mendapatkan persembahan yang baik. You kena ada team spirit. Itu yang pasukan Perak tu, team spirit. Kalau tak ada, tu kita tak boleh cambang pasal bola. Yang first tu team spirit, itu yang saya menekankan. Saya punya budak-budak saya pun, first the team spirit have to be there, then we teach football. So you bawa elemen unity dalam Perak tu kepada filosofi bola sepak you sekarang? Yes, definitely. Banyak belajar daripada bukan pasukan Perak je, national team. Banyak klub-klub saya main, seperti saya banyak saya berterima kasih kepada banyak coach, kepada Raja Gopal, Hoda, Bojan Hoda, Karatu, Wegang, Bitalan Biski, banyak coach yang saya tak ingat, Haji Rahman, semua coach yang berkaliber. So daripada situ kita ambil sikit-sikit. Lepas tu saya masukkan dalam tim saya, macam mana saya fikir tu benda tu boleh masuk ataupun sesuai untuk tim saya. Kalau kita imbas balik, coach yang betul-betul menaikkan nama Sarah, kalau tak salah saya, is Wegang kan? Masa tu Sarah masih pemain muda dengan personality dia yang tegas, yang agak luar biasa lah. Dia ada watak yang kuat, karakter yang kuat. Masa tu apa yang Sarah gunakan untuk tambat hati dia untuk pilih Sarah, buat dia kepada Sarah? Tak, maaf ya, yang first coach saya yang betul-betul naikkan kita semua ni, macam batch saya, Hatim Sosi dengan coach B Satinadan. Hatim Sosi dengan B Satinadan, dia orang yang first, sebab dia orang yang ajar kita orang apa tu profesional. Daripada saya remaja. Saya start main tu remaja World Youth Cup Under 21. Masa tu umur saya 17 tahun dah masuk tim tu. Lepas SPM dah masuk tim tu. 5 tahun duduk dengan Hatim Sosi dengan B satu kan? Dia garang. Itu lah dia orang ni tu memang garang. Ingat tak boleh kita nak takut nak tanya soalan pun. Dengan mata dia, dengan itu. Tapi dia orang ajar kita. Itu yang first step. Second step, I dapat continue daripada Wegang. Wegang, I tahu streak. Dia streak lain macam streak. Masa Satya dengan Hatim tu, age kita sama. Semua age dia sama. Lebih kurang 1 tahun je. 17-18, tu je. Dia punya proses. Tapi masuk ke senior team, saya umur 19 tahun. Lepas tu kapten saya Roslan Ahmed, umur 32 tahun. Jauh beza. So macam mana you masuk dalam tu? First saya ingat lagi, saya masuk stadium tu, Perak Stadium tu, macam tahulah sekarang under 21 national player coming. First Wegang bagi saya pump dengan bola, pergi pump bola tu. Saya Chan, Khalid Jamlus dengan siapa lagi. Kita pump bola, kita bersihkan dressing room, kita kena datang awal, kita kena balik lambat. Kitman ada, tapi
oleh kerana dia nak tunjukkan dia punya power ataupun itu yang kita nak respect. Daripada di situ dia ajar macam mana respect team senior player. Daripada situ kita dapat kepercayaan. So dia situlah macam you cakap lah, Wegang ni memang gila babi. So, Atim ni baik, ganas tapi baik. Tapi Wegang ni gila tak memang susah nak cakap, tapi memang banyak perkara yang saya belajar daripada beliau. Sorry dia dah meninggal mendiang sekarang, so saya rasa banyak sejarah. Dia ganas tapi dia punya hasil tu jadi. Tapi dia punya sekarang kita tak boleh ikut dia punya style lagi. Banyak orang dah lari macam kita kuat mentality dari situ. Kalau tak kuat mental, you akan tak sebaris dengan Wegang. Adakah sebab kualiti yang ada pada coach-coach yang ajar Sarah tu untuk explore you punya full potential tu yang buat Sarah cepat naik, ataupun sebenarnya memang kesungguhan you sendiri? Dia both. So yang dia tahu kita punya kelebihan, dia tahu macam mana nak guna saya di tempat di mana, dengan siapa, dengan cara-cara itu. Lepas tu kita dan saya dapat banyak tunjuk ajar daripada senior player. Masa tu V Morgan, Karul Bahrom, Roslan Ahmed. So dia orang bagi saya tu, Sarah tak apa, you lain kali turn sebelah kiri. Oh, sebab dia orang yang dalam mentor dalam padang tu mengajar kita, walaupun kena jerit dengan Chan Kok Heng semua kalau kita hilang bola. Tapi benda-benda tu dia orang ajar. So daripada situ kita berada matang dengan plus dengan coach yang saya, itu yang kita respect, macam mana dia boleh gabungkan muda, tua, medium sebagai pasukan yang kuat. So saya rasa kedua-dua, awak kena ada kesungguhan awak sendiri dengan tunjuk ajar daripada senior player dan coach. Bagi Sarah lah kan, untuk pemain muda ni, cara didikan yang garang tu adalah betul atau sebenarnya perlu fleksibel sikit? Coach sekarang? Coach sekarang itu you banyak mentality. You tak boleh garang sangat, sebab tu dia orang cepat fed up. You boleh cakap macam sebagai contohnya, siapa? Safavi. Hey, kaki kanan awak tu okey, tapi awak cuba gunakan luar kaki, sebenarnya kita betulkan lagi okey. Cara dia lain, awak positif dengan cara lebih. Kalau awak main macam ni okey, tapi awak nak bagi player yang bertaraf antarabangsa, you kena buat ini. So you bagi awak dua pilihan dengan cara yang positif. You kalau nak main sini macam Safavi, you kena main sini. Kat Malaysia you boleh, tapi you kalau nak main untuk Europe, you kena tingkatkan you punya prestasi, you kena tingkatkan you punya technical advice. So dia ada psikologi, dia ada hope. You macam Wegang, bloody hell, dia first time my training kita share macam mana dia punya filosofi. First training saya dengan Chan, just Chan passing dia saya passing dia one touch. Di padang memang teruk, lepas tu padang jalib tak ada. Memang bukan macam padang sekarang, macam padang memang ada tanah, ada rumput. Sebelum Wegang datang tengok saya punya passing tu, memang best kita tapi dia datang tengok je passing saya ke laut tau. Dan satu passing di laut, dia jerit satu padang kat sana, semuanya masa Perak tu ada 500-600 orang tengok gate training. Semua terdiam. They shouting, what the hell you learn from 5 years in Olympic? One passing out. So think about it. If that kind of message now I bagi kepada siapa-siapa, dia orang ternangis kat padang tu. Oh, I cakap, wah, then kita masa tu mental kita kuat sebab tim sosial dengan kita dah mengajar banyak, kita dah mengikut perkembangan bola sepak di Europe, banyak kita travel. So saya cakap, I nak betul. Sebab saya ni saya lawan balik coach. Kalau dia cakap tak bagus, kita kena baguskan. So kita tunjuk dia bagus. So daripada situ
Itu yang saya punya first message, first training, I get message dari itu. What the hell you learn from Olympic 5 years? One pass ke laut. so itu bagi saya kedua-dua pun akan ada. Dia tahu certain time you have to be very very strict. For example, discipline, timing, that you have to be disciplined. Awak kena sekarang macam team player saya, okay dia orang sekolah tak apa, tapi kalau training pukul 5, dia kena ada pukul dressing room at least 2 jam. Dia datang, saya dah plan the training, put in the ball, they come out. Even now WhatsApp dah tahu, tapi masih lagi saya put sebab sama dia tak nampak. Dia datang dressing room, dia tengok okay hari ni kita training ni. Dari mentality dia dah ready. Masuk padang je kita buat benda yang apa yang terap di dalam all paper tu, dia orang tahu. So dia orang ready dah. Kita tak payah nak bagi arahan, this is training kan. So they are thinking it's too late. So the 2 hours before the training or before the match, dia dah settle down, dah concentrate, focus. So untuk training start, untuk laksanakan, kita nak execute je. So itu yang bagi player awak adapt. Macam kita tak tahu, kita macam training kadang-kadang game plan pun 5 minit. Hey, now this is game plan and we play. So sometimes kita tak pernah training pun, main 5-3-2 ke 4-3 tu. Itu yang kita kena improve. You kena banyak bagi player kita sekarang ni information dan bagi dia faham. Tapi yang macam saya cakap, macam Mak Wegang itu kita ada strict bisa now it's coming my finish. Bila when and how. If you know when you want to give to siapa, ada yang player you tak boleh terus marah. Itu yang you kena belajar daripada player awak. Ada yang boleh terima marah, macam saya boleh terima marah, tak kisah. Ada certain player dah stop football, dia gantung, dia lari. Banyak player masa pegang tu stop, dia dah belah, tak boleh tahan. Yes, ramai. You kalau saya tak nak tanya sembang pasal nama, tapi ramai yang player tak boleh sebulu dengan pegang. Menarik. Okay, Sarah, you tengok sekarang former teammate you sekarang dah ke management pula, terutamanya dekat Perak lah. Ada Ahmad Syahrul jadi TD, Chan Min Hong assistant, Faizal Zainal manager. You sendiri sebagai orang yang rapat dengan mereka, orang yang sayangkan negeri Perak, sayangkan tim Perak, you ada tawarkan apa-apa suggestion, cadangan kepada mereka, hubungi mereka ada? Yes, saya pernah cadangkan, saya call straight away Faizal Zainal dengan Ahmad Syahrul. Walaupun masa tu Choi pun saya pernah call, sebab yang macam saya cakap, macam mana nak kita ada akademi kat sini di Sanatang. Even saya dah sadangkan kepada FM masa tu coach Sabah Kim Fei. Yes, kita pernah sembang pasal dia tu econometer daripada Barcelona. Satu tools ataupun method yang saya mengajar macam mana awak nak macam mana awak jadikan player awak cerdik buat keputusan. So benda tu memang bagus sebab dia datang untuk dia orang Spain. Lepas tu dia ajar kepada coach-coach tempatan kita. Sebenarnya saya datang Perak 2 tahun. Saya mengambil umur 12 hingga ke 17. Ini contohnya. Lepas tu 4 orang daripada Spain team, Spanish, they come, they teach the method for the local coaches, and then they follow until 2 years. Everything is okay. If let's say they bagi ilmu dekat saya 2 tahun, saya dah okay dengan benda tu, baru dia belah. Baru you akan payment, dia punya payment saya tak tahu, tapi klub saya beli method itu. Saya pernah bersembang dengan yang head coach of this economic method. Saya cakap, hey, this is a good idea, can I do in my country? Saya sendiri, sebab saya tahu benda ni bagus untuk budak-budak. Dia bukan aja untuk decision making saja, banyak keadaan. Macam
Macam sekarang banyak training daripada A to pass to B, B pass to C. So dia buatkan awak boring, you tak ada pemikiran. Cuba awak datang seorang kat dalam tu. Kalau saya nak pass to A to B, lepas tu orang ke dalam tengah tu ada dia dia block. So C is open. So I pass to C. So you bagikan awak player awak fikir sebelum buat keputusan. Dalam permainan kita kena buat daripada kecil, dari besar dengan player. So banyak benda-benda yang begitu penting untuk player kita. So once dia 17 tahun, you tak payah nak sembang pasal di mana bola, di mana dia orang tahu dah. Itu yang dia titik beratkan. Itu yang Spain sekarang dia orang main dengan pandai. Dia tiki-taka tu bukan one touch. Sebenarnya itu yang dia orang ada. Sebelum dapat bola dia orang tahu di mana kawan saya, di mana pelawan saya, di mana space, di mana nak attack. Macam mana awak attract saya. So benda-benda banyak saya belajar daripada situ, membuka mata saya. Itu yang saya cakap, saya guarantee benda ni akan bagus kepada pasukan negara kita sebab kita kena ada player-player. Macam saya tengok game, macam banyak game kita hilang ball position dengan easy. Why? Saya tanya macam awak kan. Okay, awak hilang bola. Saya tanya dekat awak, kenapa awak hilang bola? Mungkin awak punya first touch, mungkin awak punya body movement, mungkin ada opponent pressing awak. Tapi awak tahu ke kenapa awak hilang bola? Itu yang buatkan awak mahir. Saya hilang bola sebab opponent coming close. So macam mana next step? So apa yang you kena buat? Avoid that one. And that is called economic method. So we can ajar banyak benda-benda macam tu. Itu saya pernah, tapi dia orang setuju. Tapi keadaan macam ini tapi susah. Sama juga dengan national team. Dah 3 peringkat dah nak setuju. Lepas tu coach Kim dah pergi dekat Sabah. Sebenda tu dah jadi kat sana je. Tak apa, kalau kita ada siapa yang berminat, kita boleh sembang. So saya sendiri pun turun padang kat sana untuk mengajar. Economic method ni bagus. Economic method. So there is one method for the football. It's not everything, but one method. Okay. Bila cakap tentang striking partner, memang orang tak boleh lupa Saravanan and Khalid Jamdus. It's like macam twin terror lah time tu. Dua orang pemain muda yang sangat laju, sangat prolific bermain. Sampai sekarang kalau generasi macam saya sekarang 36. Memang akan ingat tu antara yang terbaik. So, macam mana actually kalau you boleh ceritakan proses nak dapatkan keserasian dengan Khalid Jamdus dulu masa permainan? Betul saya cakap, saya dengan Khalid kita kawan di World Youth Cup. First saya punya teammates is Khalid Jamdus. Roommate is Khalid Jamdus. So Khalid ni seorang yang pendiam. Memang pendiam. Saya duduk bilik dia macam boleh sembang seseorang ke dinding. Kadang-kadang saya bawa lawak je Khalid. Macam saya ni, saya tinggal kat sini seorang-seorang je. So, and lepas tu Khalid ni memang pendiam. Dia tak sembang dengan siapa. Dia sembang dengan saya je sebab saya roommate dia. So daripada situlah kita banyak kenangan daripada FM tu. Slow by slow, day by day, Khalid buka hati kepada saya, sembang. Sekarang dia dah sembang banyak daripada dulu. Sekarang saya tengok dia ada dekat TikTok, dia banyak dia sembang banyak daripada saya sekarang. Tapi masa dulu tu dia pendiam je orangnya. Tapi kita tahu daripada situlah kita jadi lepas tu pula posisi yang sama. Itu yang kelebihan di Olimpik. Kita kawan roommate, posisi sama, kita kena fight sesama sendiri. Siapa nak bermain first 11. Tapi dekat luar padang kita kawan. Tapi di padang kita, saya nak main first 11. Khalid pun dia nak main first 11. Tapi kita tak ada orang cakap behavior cemburu. Tak ada. Kita pass bola kat dia, dia pass bola kat saya. Sebab the end of the day is national team. Tak kira siapa yang score. So daripada situ kita convert to Perak team. Dengan Perak team memang lagi mudah. Kita dengan saya, Khalid, Yusri Cella,
Ahmad Syarul, kita Nagaraja, kita Guna, other side, kita Chan, kita memang jadi lah benda tu. Sebab kita punya kelebihan di luar padang dan di inside padang. Kita inside, kita tahu. Kita semua ni top level player, semua ni national player. Time tu Perak macam Johor jadi sekarang, ramai kerana national team je 8 orang Perak go there. So daripada situ kita ada kelebihan. So saya dengan Khalid sebab saya cakap lah daripada luar padang kita akrab dan dekat padang tu lagi menjadi sebab kita nak buat yang terbaik kepada pasukan. Bukan untuk kita berdua je, kita pasukan. So dengan adanya kawan-kawan yang belakang kita tolong, so kita cakap meletup time tu. Tapi saya minta maaf saya tanya lah ya, sebab saya punya rumus menjelang bila dah hujung-hujung karier tu dia punya persahabatan tu dah tak seakrab mula-mula dulu. Betul ke Sarah? Bukan akrab dulu sebab kita dah Pahang offer saya, Selangor offer Khalid. Dia tak dua-dua team offer. Itu yang saya rasa kalau saya di jurulatih daripada Pahang ke ataupun Perak atau Selangor ke, saya akan dapat dua-dua. So dua-dua ni boleh menimbulkan masalah kepada kawan. Time tu lepas tu kebetulan pula saya tu masa Pahang balik saya first time injured. After national team I injured. Once I injured, saya tak top macam dulu. Dengan fizio yang kekurangan, banyak benda-benda yang kena improve. Time sekarang saya kita improve, tapi masa itu saya ke Pahang, dia ke Selangor, walaupun bukan cakap keakraban, tak ada sebab kita tak ada competition dah. Khalid kita dah berasing dah. Kita dah lawan balik dengan kita jumpa Selangor atau Pahang ke. Itu yang membuatkan kita sampai sekarang Khalid, kalau kita TikTok dia mengakses kita sampai sekarang. Kawan Khalid ni my best friend, tak ada masalah itu. Tapi cuma kita tak ada orang tengok kita ni tak ada seberapa kita sebab tak main sama-sama. Itu je. Salah seorang lagi player yang sewaktu anda bersama dengan Perak yang saya sebenarnya tanya Coach Boyan Hodak kalau boleh namakan seorang player yang dirasakan terbaik, talent yang pernah ada kat Malaysia, dia kata Indra Putra. Sarah pernah bermain dengan Indra Putra dan baru-baru ni Indra Putra berhasrat nak kembali kepada Perak untuk akhirkan karier dia kat sana lah, nak menabur bakti, tapi tak berjaya pula, tak dapat didaftarkan. So hasrat dia untuk mengembalikan karier dekat Perak belum tercapai lagi lah. So Sarah tengok Indra dari mula karier sampai ke hujung dia nak balik ke Perak, macam mana you tengok Indra sebagai seorang player? Indra budak kita. Masa itu saya cakap, zaman saya nak senior team, dia jadi kita punya junior. So dia belajar daripada kita akan ajak, tunjuk ajar. Tapi Bos cakap betul, banyak bukan Indra je, banyak bagus. Liu Kit Kong, siapa lagi, banyak player kita lah, Surendran, ramai yang masa tu. Tapi Indra itu, dia cakap Indra ni lain spesies. Dia ni kegigihan dia nak berjaya, nak bersaing kepada macam dia nak dia berjaya, dia nak lagi bagus daripada saya dengan Khalid Jamlus, lagi nak pergi tinggi. So saya rasa dia punya mentality dia bagus. Saya suka dalam di atas padang dia tak nak mengalah, dia nak nak buat terbaik. So dengan ada nilai-nilai macam inilah player yang boleh pergi jauh. Mantan bukti kepada Indra, dia memang talent dia. Saya berterima kasih kepada Indra sebab saya bergembira dia datang balik, di mana sebenarnya saya nak buat yang sama juga tapi tak ada rezeki. Kita nak balik suatu nanti tapi tak ada rezeki. So tapi saya rasa saya tumpang gembira kepada Indra balik kepada pasukan Perak, nak service last before he ending the career. Saya rasa saya bangga. Macam kalau Sarah perasan kan dalam kebelakangan ni Indra umur dah 41, Amri 41, Syukur Adam pun bersara pada usia 41 season lepas. So macam as a coach lah, macam mana you nak motivate pemain muda sekarang supaya kekalkan disiplin untuk kekalkan karier lama? Apa yang you boleh buat sebagai coach?
Ya sebenarnya ada banyak faktor awak boleh main di apa ni, di umur yang tua. Sebenarnya you kena free daripada injury. Free daripada injury, you kena ada kesihatan, you kena jaga makanan awak, tidur awak. One you berumur, you akan automatik awak tahu. Tapi masa yang budak-budak sekarang itu yang diorang tak kisah. Saya tak tidur, saya pukul 3 pagi pun saya tak bangun. Next day saya main boleh. Memang boleh. Tapi jangka masa yang pendek. Kalau awak dapatkan tidur awak daripada awal sampai, itu yang buat awak ambil ayah semua, dia orang jaga benda tu, makanan, injury free injury, keep fit. Kalau cedera macam saya, banyak operation, susah. You nak datang balik, dia lawan balik. So macam Indra Tachud, dia tak ada orang cakap injured yang terlalu serius. So bagi itu mungkin okay, of course bukan luck saja, sebab awak punya penjagaan, awak punya physical, punya macam saya cakap pemakanan, awak punya nutrition, awak punya tidur, awak tahu bila nak body awak rest. Macam game, you nak dah main game, lepas tu straight away second day or third day or before the game you nak shopping 2-3-4 jam baru nak main game. So itu benda-benda ni awak kena belajar daripada sekarang. Banyak dulu siapa pun tak ajar, sekarang dah ada professional player, dia orang dah ajar, awak tidur, makan pil ni. So dia orang mengarahkan awak. So saya rasa tu yang membuatkan time sekarang lagi banyak player akan boleh bermain di tahap yang tertinggi, jauh lagi. Macam you titik beratkan benda tu, disiplin tu. Sebab coach kita pernah buat benda-benda tu, suruh cuduk 10, sebab kita pernah banyak travel dekat. So kita memang kita bukan memang kita dipaksakan tidur awal, makanan macam Atem Sosi, Wegang, dia yang order untuk makanan kita sebelum game. Dia minta spaghetti, everything. So dia orang bagi ajar kita cara pemakanan, macam mana kita nak makan sebelum game, apa yang makan selepas game. Ice treatment, kita dah ada dulu dah ice treatment. So banyak recovery, benda-benda itu. Tapi masa tu tak seberapa moden sekarang. Macam saya dengar cerita JDT ada semua. Itu yang pemulihan selepas game tu cepat, tak ada injury. So dia akan lepas tu you kena boleh titik beratkan training yang high intensity. So again and again, so that is why you need to be recovery very good, and then the next day what training, and then after that, so it's long process. So saya rasa benda sekarang banyak, sekarang bola sepak sekarang modern, itulah basic penting kepada seorang player, sebab body adalah tools, body adalah dia punya, itulah kita punya badan kita lah priority for the football. Ada satu lagi elemen sebenarnya yang menarik pada era Saravanan bermain di Perak, iaitu elemen pelbagai kaum, satu Malaysia, India, Melayu, Cina dalam satu tim yang susah nak dapat dah sekarang. Boleh Sarah share apa seronoknya bermain dengan tim yang lengkap satu Malaysia macam ni? Itu aja kita berterima kasih kepada Perak. Itu kebetulan kita banyak, yes, true. Sebab satu itu majmuk seorang pasukan itu bagus. Lama tersembang bahasa Melayu ni. Sangat bagus. Kita ni berterima kasih kepada pasukan Perak sebab kita dah sebelum dapat tu benda tu dah set. Kita ada Chan Wingo, kita ada Morgan, kita ada Khalid Jamlus, kita ada Masyarul, kita dah ada situ, kita ada, itu yang saya cakap tu, masing-masing macam di Bawali. Saya panggil semua orang. So daripada masyarakat kita punya culture, dia orang respect, dia orang tahu macam mana makanan di Bawali itu. So saya pergi rumah Khalid, pergi raya. So kita tahu saling, itu yang saya sebelum di Padang je, di luar Padang kita dah majmuk, kita dah rapat. Dari benda-benda macam inilah menimbulkan pasukan Perak ni satu ke tahap yang orang cakap susah nak dapat lagi lah.
Sebab tak ada benda-benda tu lagi. Tapi boleh perbaiki. Tapi daripada situ kita mendapatkan orang cakap seorang pasukan yang harmoni di luar padang, dan di situlah yang inside field itu yang korang nampak result dia. Tapi luar padang itu yang membuatkan kita bersatu. Kita boleh bergaul, kita boleh buat joke. Tapi once padang je, semua tahu tugas masing-masing. Itu yang kelebihan pasukan time tu. Captain, you boleh keluar Sarah, you boleh nak buat apa. Tapi once dah training start, I'm a senior, you are young player, you are that kind of respect ada. Wegang buat kita memang dia kena lanyak. Kalau senior player kita buat 30 minutes run, jogging. Kalau senior player potong awak kena lari pusingan, satu pusingan lagi, extra pusingan. Yang senior kita ni bagus time tu, Chan Kok Heng, botak tu Khairul Rashid, Roslan Ahmed. Dia sengaja nak challenge kita. Kalau dia potong saya je, saya kena lari satu pusingan lagi. So kita kena lari laju daripada dia orang. Kena lari daripada dia orang. So daripada situlah. So kita nilai-nilai yang joke, tapi dia orang nak bagi push kita juga. Nak tahu macam mana kita punya mentality awak macam tu. Tak bagi kalah. Walaupun awak senior, tak bagi chance juga. So time tu. Saya rasa terima kasih kepada sebab benda tu dah lengkap. Sebab dengan tu kita adanya akraban di kawan-kawan kita. Naikkan nama tim Perak time tu. Sarah, masa tu import, tapi bakat tempatan tetap menyerlah, tetap menonjol, tetap menang kasut emas juga. So beza dengan sekarang pula, macam dah dikuasai oleh player import. Masa tu macam mana Sarah set dalam fikiran Sarah? Import ni sebagai halangan atau sebagai cabaran, macam mana nak bersaing dengan dia orang walaupun satu tim? Saya bagus soalan awak tu. Sebab masa tu yang terkena saya. For example, Frank Seto, one of the good player. Khalid Jamlus. Saya, coach kena pilih, satu kena keluar. Yang mangsa saya. saya luar, tapi memang saya bengang, tapi dia bagi saya 15 minit, 20 minit. Tapi 20 minit tu saya tunjukkan saya punya kebolehan. Sebab saya nak main next game. Kalau saya tak bagi kalau tak nak bagi je, saya nak pindah ke negeri lain. Tak ada. Kita itu yang cakap, perasaan kita nak tunjuk walaupun 20 minit bagi saya kena tunjuk kualiti saya. Khalid keluar, saya masuk, kualiti sama. Frank Seto keluar, saya masuk, kualiti sama. Sebab kita nak tunjukkan kepada itu yang masa itu, walaupun saya keluar tapi saya masuk. Peminat saya tahu, kalau masuk je, saya masuk bangun je warm up. Macam dia dah celebrate goal. Itu kelebihan masa tu. Dia orang believe, dia orang percaya yang kita ni boleh buat sesuatu. Benda ni tercapai banyak kali. Masa ketinggalan 2-0, saya masuk 2-2. So benda ni bukan sengaja penyokong nak ni, tak apa. Tapi untuk coach, dia kena orang cakap pandai. Sebab masa coach Tony Neto tu, dia tak sembang saya macam tu. Kalau macam Khalid, saya letak awak luar padang, awak macam mana awak punya perasaan? Sorry, awak tip. Apalah, coach ni tak nak bagi saya main. Tapi kalau coach awak dah bagi tahu sebelum, awak cakap, okay Khalid datang sini, ataupun Sarah datang sini, masalah saya sekarang keputusan banyak, susah nak buat keputusan. Okay, Khalid main 60 minit. If you tired, Sarah akan masuk. You orang ada dua pun quality. Saya nak awak masuk, saya nak kekalkan awak punya. Tak, dia orang tak sembang masa tu. Kita sendiri buat benda ni semua dengan Khalid. Tak apa Khalid, saya cakap masa tu, kita travel sama. Khalid, you main sampai you habis. You penat je, cakap, saya masuk. Okay. Sebab dah penat, dia tak boleh buat apa. So saya fresh, saya boleh masuk. Itu daripada situ kita ada info. Tak, okay Khalid penat, okay. Dia ajar tukar, saya masuk. Tapi itu cakap level tu kekal di sama. Itu yang kelebihan untuk pasukan Perak.
Tapi yang maksa tu saya kena sebab kita kena lawan dengan penyokong pasukan lawan dengan player-player import. Kita kena fight. Kalau dia main macam tu, saya rasa bagus. Banyak yang player-player macam ajak saya, Repasi, Frank Seto. Kita belajar macam mana dia training, macam mana shooting. Bagus untuk kita. Tapi kalau nak compete, jangan salahkan coach. You kena prove. Kalau dia main bagus, of course, okay. Kalau banyak saya tengok time 2-3 tahun, player-player import memang teruk. Kualiti dia bukan macam dulu. Tapi coach masih lagi kan kekal. Itu salah. Itu bukan salah, itu tak fair. Sebabkan you bagi gaji mahal, you nak turunkan dia. Walaupun anak tempatan kita bagi gaji kecil, tapi dia boleh banyak berjasa kepada negeri, you tak nak bagi masa. Nah, itu yang coach kena mainkan peranan. Saya tahu banyak coach, kita dah ada play import, kita kena bagi play import duduk luar 3 game. Tengok macam mana dia punya reaksi. Okay, you tak bagus. You are not fit to this team. Okay, agent, next player. Tapi tempatan kita tak nak buat tu. Kita simpan. Lepas tu kita salahkan national team tak bagus. Bagilah peluang. Kalau dia bertalan, macam saya dulu 19 tahun main untuk national team. Haji Rahman call saya. Lepas final 2098. Macam mana time itu? Sekarang kita ini muda. Ini player muda tak boleh panggil. Tak, tu umur, jangan salahkan umur. Awak tengok kualiti dia. Saya tengok macam Alkia. Memang ada talent, and dia ada national team. Bagus, itu yang buatkan talent. You ada talent sebab dia ada bagi main tempat awak. Itu yang saya cakap, bagi macam player-player macam ini, kita kena bagi dia permainan yang cukup, minit yang cukup. Yang minit tak cukup sebab kita tak ada liga-liga remaja. Banyak player saya rasa boleh sebab remaja. Okay, kita bawa next time kita sembang pasal, tapi yang benda ni lah yang sakit hati sebab kita salahkan player. Kita tak salahkan player sebab kita tak bagi awak dia punya tools. Awak suruh tembak tapi awak senepang bagi yang lama punya senepang. So itu yang saya rasa coach main peranan penting. Dengan agent, dengan siapa pun manager. Tapi masa tu mungkin masih boleh berpeluang sebab 3 lah kotak pemain import dia. Sekarang sampai 5. Dan kebanyakan tim pula both striker import. So memang tak ada ruang dah. So sejauh mana Sarah rasa polisi 5 pemain import ni akan mematikan bakat-bakat baru, terutama striker? Ya, bagus. Betul. Masa tu 3 dia ada senang je. Dulu dia ambil satu defender, center defender, midfielder and striker. Itu yang 3. Sekarang 5 tu saya rasa you kena boleh ambil 5 tapi you boleh hanya gunakan 3. Bagi saya lah sebab macam you boleh guna 5 like AFC Cup, like Liga International, you kena gunakan 5, itu you punya pasal. Tapi kalau nak cakap pasal domestik, nak bagikan player-player muda, player bertempatan time, so saya rasa kita kena limitkan. Yes, saya setuju. Tapi 3 sudah okey. Yang saya ingat lagi masa tu saya sebelum saya retire, setiap under 20 train kena register, kena main 45 minit. Ada rules. Dia wajib main 45 minit. Itu salah. Itu bagikan player masa tu okey, memang bagus, dia punya cadangan bagus sebab player muda kena bagi ruang dan player, tapi adakah awak betul-betul bagus? Itu yang fikiran tu. Kalau macam talent dan macam saya cakap Safavi, banyak player, Lukman, so kalau kita bagi dia masa untuk prove dia, saya rasa dia akan perform. Itunya kita tak bagi dia punya masa untuk nak perkembangkan dia punya talent ataupun dia punya keinginan ataupun sebab sekarang ni kita nak instant result.
Itu yang payah tu. Itu yang nak jadi 5 striker tu. Itu nak semua klub nak juara. Tak silap saya PJ City dia tak guna full tak local. guna full local. Dia survive. I think top 6 I think. Half Think lah. about it. Mid. Yes. Walaupun mid daripada yang siapa yang cicau ke Perak masa tu ada import. yang ada ramai yang pasukan negeri ada import. So, okay, saya tak cakap galakan you tak nak, tapi you kena pandai lah. Bila macam itu cakap, coach dengan management itu penting untuk how you set up the training or game. Sarah, kalau lah striker era you dulu, you Khalid Jamlus, Azman Adenan dibawa during your prime tu, dibawa ke sekarang ni, adakah you rasa you masih boleh jadi sehebat macam tu dulu? Maksudnya during your prime tu bermain dengan sekarang, waktu sekarang, you masih boleh mempersembahkan kehebatan you. Maksudnya dengan berbanding dengan penyerang sekarang ni, adakah you lebih berkualiti? Yes, that is one another thing. Kita tak ada player quality macam dulu, macam Azman Adenan. Jangan cakap saya lah. Zainal Abidin, Mokhtar Dahari, Mokhtar Daridah tu, sorry, zaman dulu. Mubi Mokhtar, Sundramoorthy, Azizul Kamaluddin. So daripada situ kita datang pula tu, kita time itu Amir Ahya, saya, Khalid Jamlus, Mambang pakai dia import. So anyway, time era itu. Lepas tu era kita, selepas tu Indra, Safi Salih, Mayo. Lepas tu Mayo. That is the last one. I think tak ada, lepas tu tak ada dah yang betul-betul siapa sekarang. Okay, I hope this Akia can go further. So mungkin quality sebab kita tak bagi main. Again, saya geram sebab kita tak lahirkan dulu, sebab saya rasa Coach Kim Lim Kim Dong betul, sebab kita tak lahirkan sebab kita tak ada proses akal umbi. Daripada situ kita kita ada, walaupun ada separuh je. Yang separuh tu telur tak masak penuh. Separuh masak. Separuh masak. So you kena ada player tempatan yang betul-betul masak macam Khalid Jamlus, yang boleh bagi naik macam Safi. So dia orang boleh mengikut tanggungjawab apa tu striker, apa tu macam mana nak ke. Sebab dia pernah tanya dekat Safi Salih, tanya dekat Khalid Jamlus, partner dia orang yang baik, dia mesti belajar, dia mesti nak bagus daripada itu. Kalau saya tak ada macam dulu, kita pun macam hanya saya bersaing dengan Khalid Jamlus je. Tak ada. Time kita tu, kita punya opponent defender quality juga. Quality memang susah nak score. Dengan sit fit dia macam mana. So kita kena lawan macam mana pun kita nak score. So itu yang quality kita naik sebab pasal import. Saya tak cakap salah, tak ada import, tapi kita quality yang awak cakap tu memang ada kelebihan, ada banyak beza daripada dulu sampai sekarang. Mungkin dia orang tak ada, I don't know, saya tak cakap salah, memang tak ada insentif nak ambil masa untuk training sendiri. Saya tak tahu siapa yang, macam Morgan call saya pukul 5, hey Sarah, what are you doing? Tambih, turun pukul 3, saya nak crossing. Crossing, dia tangkap. Crossing, tangkap. Masa game, saya crossing memang cantik kepada Khalid Jamlus. Hey, how you do? Sebab saya crossing dengan Morgan, saya tahu macam mana bola nak pergi. Itu yang banyak saya, daripada situ, you kena ambil inisiatif awak sendiri untuk buat training diri sendiri banyak. Sebelum. So, zaman sekarang kurang. Basit training je, saya tengok je lah. Tak salah saya apa-apa. Ambil handphone atau banyak like daripada Instagram, itu je. So kita kena sendiri jalankan diri sendiri juga, player kita kena ambil inisiatif untuk memajukan, I nak better. Macam sekarang budak-budak sekarang, kenapa dia orang tak boleh? Sebab tak ada guide yang betul. Dalam 2-3 hari ni ramai yang mempertikaikan tentang Luqman. Sebab
Actually, inisiatif yang baik untuk dia bermain di Eropah. Dah 3 tahun. Tapi orang pertikaikan dalam 3 tahun ni dia belum dapat satu match, professional match pun kat sana. So, sebagai orang yang berpengalaman kat Eropah, pendapat you secara peribadi, you rasa Lokman perlu terus berjuang di Eropah atau dah masa untuk fikir beralih ke mungkin liga yang lebih rendah untuk dia boleh bermain? Apa pendapat you? Is it Lokman, what is the age? Apa umur dia? Berapa umur dia? 22. 22. Okay, still okay. But for example, okay, kalau saya tanya pasal Europe, saya jangan balik kepada basketball sebab dia punya training high intensity dah tinggi. Of course, mungkin dia tak ada time sekarang, dia tak masa, tapi kalau dia gigih kuat, training kuat untuk mengambil perasaan dari coach ini mainkan peranan. Kalau daripada coach, mungkin coach tukar, seorang nampak, dia ni bagus, saya nak akan main. Kadang-kadang ada yang favourite player nak main sendiri, tapi untuk Lokman ni, dia dekat sana, saya rasa bagi banyak, baru 3 tahun. Ya kan? Dia dah 3 tahun Okay, 3 tahun dah okay. Dah dia tahu apa tu profesional kat sana. Tahun keempat, kelima, you kena sabar. You nak dapatkan apple ni, you kena siram dulu dari kecil. Sekarang dah, itu juga dah. Lokman baru separuh masak, telur separuh masak. Dia belum masak lagi. So bagi dia time dia kat sana kemudahan dia bagus, player bagus, antarabangsa. Saya rasa, bagi saya, awak tanya saya, dia kena kekal di sana sekejap, tengok perkembangan dia. Kalau dia tak maju, then next year, then we can. Now we talk. Now 3 years is okay, but 4th and 5th year, then that's the results come after that. Same pasukan Perak, 5 tahun, yang 3 tahun pegang memang gila-gila punya training. Yang hasilnya 4, 5, 6, 7, 8, 10. Lepas tu dah tak boleh berhenti dah. So yang itu bagi dia peluang, bagi dia masa. Walaupun itu player kita ataupun rakyat kita nak cepat. Macam saya, kalau memang cepat, kita masa tu memang cepat. Itu luck. Ataupun bukan luck, kita ada different quality, different people. So kita tak boleh bandingkan 3 tahun, apa you belajar. 3 tahun, you boleh tak begitu orang negara lain boleh ajar bahasa dia orang? 3 tahun, cukup ke? Tak cukup. Yes. And then kita nak sembang pasal bola, kita nak itu benda-benda kita bagi dia masa. Of course 3 tahun tu as a player he should. But kita senang aja cakap. You pergi turun dekat padang dia, you tengok sendiri training, siapa di sebelah dia, siapa dia punya opponent. Mungkin dia nak main di liga-liga yang tertinggi. So, kita jangan salahkan dia sebab kita galakkan dia masih lagi seorang anak tempatan baik di Eropah. Kita bagi dia masa. Saya rasa for him, even though he don't succeed, but he have a lot of experience there. Lepas dia boleh jadi coach ke apa, dia tahu apa yang berlaku di Eropah. So bagi saya, dia perlu di sana. Dari info yang saya dengar sendiri pun, orang terdekat dia katakan Lokman ni dia ada fighting mentality yang sangat kuat. Itu benda yang dia dapat di Europe atau sebenarnya memang dalam diri dia sendiri? Itu depends on him. I think kebetulan dia dah, sesiapa yang keluar daripada negara kita, dia akan one step ahead. Mentality. Orang cakap macam saya, orang cakap ni siapa lu? Datang-datang je nak sembang pasal bola. Dia orang tak tahu saya macam bodoh je. Saya pernah naik bawa apa orang cakap, clean the snow, the track. Saya pernah bawa clean saya punya, sebab saya nak belajar. Kalau ada sifat-sifat itu, awak macam dulu sebelum saya sembang pasal ni, Dato' Paul Mani. Tahu tak siapa Dato' Paul Mani? So, FM President. Dia sendiri turun padang cut the grass. Pukul 2 petang terik di Malaysia, dia turun padang. Kita tanya, "Boss, why you do this?" Dia cakap balik kat kita, "Saya tahu berapa milimeter you kena potong, berapa lama you dah potong,
Lepas tu saya bagikan staff saya tak boleh tipu. Hey, potongan tu 20 minit je. So, daripada situ dia belajar sebab dia sendiri turun padang. Itu yang cakap, kalau kita macam Lokman itu saya cakap, kalau kita ada sifat-sifat benda tu, saya nak berjaya, nak fight di Eropah. Saya bangga dengan dia punya mentality already. Banyak yang tak berani nak keluar rumah. Banyak lagi daripada bagus daripada Lokman dekat saya tahu. Tapi adakah dia nak? Adakah nak selesa daripada nasi lemak kepada spaghetti? So benda-benda sacrifice. Awak ke sini ramai, kat sana tak boleh. So benda-benda ni you kena sacrifice. Macam saya, family 8 tahun saya dekat sini. Kalau saya nak hanya duit, saya dah dekat Malaysia. Malaysia dekat banyak duit sekarang. Benda tu bukan, of course kita cari duit, tapi ilmu lain. So saya rasa macam Lokman saya respect sebab dia dah daripada situ saya dah tahu dia mentality. Bukan senang you duduk dengan Belgium tak sejuk dengan Finland. Kat sini kita training minus 17 tahu. Yes. So think about it. And luar, so awak punya perkataan tak boleh keluar, dia frozen. Lepas tu saya ada 2 training, 3-4 jam saya kat luar. Kalau saya mentally tak kuat, saya balik daripada Malaysia. So benda-benda itu dia orang tak tahu macam mana you boleh survive. Sebab benda-benda yang daripada padang lah tunjuk saya tak cepat mengalah. Tak apa. Saya nak buktikan, saya nak bagi. Ramai yang salahkan player. Misalnya player tak bagi 100%. Coaches. Saya tanya coaches balik, adakah coaches bagi 100%? You kena tunjuk. You jangan hanya demand je, player ni tak bagus, tahu bagus. Tapi awak sendiri training, planning tak bagus. You salahkan player. Itu yang saya nak bagi contoh as a leader, as a example. So, daripada benda tu awak encourage them. So, saya rasa kalau dia ada coach yang encourage dia ke hadapan macam Lokman, why not just stay there? So bagilah masa sekarang. Saya cakap macam untuk kependapatan saya lah. Okay Sarah, I dah sampai ke soalan yang terakhir. Kalau dah sampai masa you kembali ke Malaysia, apa perkara pertama yang you akan ubah dengan situasi bola sepak Malaysia? Apa yang you nak ubah? Mentality. Dari saya rasa Coach Kim akan buat benda yang sama tu. Kita ni negara yang nak comfort zone. Kita kena luar daripada comfort zone. You kena daripada segi mentality, you have to change your mentality. The behavior. You datang training je, you nak bagi awak 100%. Macam mana awak nak bagi transfer awak punya 100%. Jangan salahkan kawan. Macam mana awak react kesalahan itu. Walaupun itu kesalahan kawan awak tu. Awak jangan show kat padang kepala pisang lu tak nak hantar saya dekat bola. Tak ada. Macam mana awak nak selamatkan kawan awak tu walaupun dia bagi bad pass. Time mentality, behave. Sebab kita dah ada talent. Kalau cakap macam saya punya player saya, kita nak ajar dia punya skill. Kita bagus daripada skill. Kita bagus daripada Jepun. Tapi mentality Jepun dia lain dengan Perak, dengan Malaysia. Jangan pergi Eropah lah. Kita kat sini. Sekarang Thailand. You see the mentality Thailand. Dia humble. Tapi masa dekat padang dia macam singa. Kita nak ada behavior like that. Like I said, first thing is behavior. You have to change your behavior. You jangan datang saya ni star player, I kena buat apa-apa. You datang satu matlamat je. Dan you datang untuk kawan-kawan sebab tanpa kawan awak you tak boleh score. Tanpa kawan tak ada. So the first defender is striker. The first striker is defender. Goalkeeper. So that kind of a mentality you can ada. And then kita boleh ajar bola. First, I cakap mentality, the behavior, you have to change. Totally have to change. I tak nak bagi sedikit muka kepada behavior. Like I said, itu yang
Saya cakap benda-benda yang strict you kena ada, you kena terapkan. Saya rasa dengar cerita sekarang banyak ada kemajuan daripada Coach Kim Pak Gon ni. Dia buat titik beratkan. Banyak dia tu benda basic. Yang dia buat tu macam handphone semua tu benda basic. Tapi kita macam baguslah, strict sangatlah coach ni. Tak ada, benda basic dia buat tu. So itu yang cakap saya masih lagi respect daripada coach-coach Malaysia. Bukan saya cakap coach Malaysia ni tak bagus, memang bagus. Coach Satya, banyak coach Naukul Elvas dan Ajay Rahman, banyak lokal kita ada. Tapi kita tak ada not too strict. You kena ada Nafuzia akan buat bagus. Yes. So you boleh tengok dalam padang macam mana dia buat. So saya rasa kita kena ada coach yang tegas, yang tahu apa clear picture untuk team tu. Mana kita nak goal kita, apa yang kita punya matlamat, kita bagi tahu, kita dah fix dah sebelum you dah pakai jersey first game tu. Dari situ kita bergerak. Okay, thank you so much Coach Saravanan. Memang banyak ilmu saya dapat hari ni. Thank you. Kalau you ada masa kita nak sambung part 2 nanti boleh Sarah ya? Boleh. Kalau datang Malaysia, Firdaus belanja saya nasi lemak. No problem, anytime. So once again, thank you so much Sarah kerana luangkan masa. Saya tahu you busy and tadi macam you cakap lah, family you saya doakan get well soon, semua stay safe. Kita jumpa lagi kalau ada rezeki ya. Thank you. Thank you for inviting me. I love you guys. Bye. Bye. Bye.